peranan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk santuni semua negeri-negeri. Dia tak boleh fikir negeri Selangor saja perlu dibantu, dan dia cukup kurang ajar, cakap besar. Tengok muka ni jugalah yang akan turun bantu. Dulu Najib pun bantulah Kelantan, ya. Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri pun bantulah. Inilah peranan yang kita katakan konsep federalisme, iaitu bapa kepada negeri-negeri. Negara dia ada bapa dia, siapa? Dia kerajaan persekutuan lah, kena bantu. Tapi saya just nak menyambung apa Iqbal cakap dan menantikan dia kembali. Tu kembali dia kan. Mana boleh kena tendang ni? Itulah kau sebenarnya manual lagi kan dia tendang. Okey, sekejap Okey. Okey, sambung. Tak boleh sebut nama Anwar Ibrahim kan? Bukan sebab boleh nama papa ke papa non ke boleh. Okey, sebab kita bila saya ingat bila mana tak ingat tak tahun bila ada bencana banjir di sekitar Johor, di mana rombongan daripada Kedah, Kelantan hantar rombongan, masa tu kita tidak pandang kau parti mana, kita pandang negeri, kita datang tolong, kita datang bantu. Masa tu memang kita rasa sangat-sangat gah. Tapi bila Perdana Menteri sendiri mempolitikkan banjir, dia dah jadi macam ni salah ni lah, salah tu. Even sorry to say, kita sendiri pun cari banjir di Selangor pun kita cari salah pemimpin disebabkan dia orang yang start dulu. Ini pendapat peribadi lah. So kita nak datangkan mood bila mana berlakunya bencana banjir ni, bagaimana untuk kita menjadikan bencana ni sebagai menyatukan kita, itu pun ia juga. Dan mungkin di sebalik mungkin pembangunan mungkin terlalu banyak. Kalau kita follow sebelum ni dia Sufi Kamari, YB Hilman ke, kita pergi tengok ada tempat pembuangan sampah lah, buka sana buka sini, perhutanan semua di belakang masjid Gombak Utara. Itu banyak-banyak benda yang kita tahu, projek kita tak tahu datang daripada mana, habis. Itulah mungkin puncanya kebanyakan banjir di sekitar. Lagi satu Pak Ferry, Langat ni kalau kawasan-kawasan hutan, dulu projek Langat 2, ingat tak? Projek Langat 2 itu antara punca juga, sebab dia piping besar-besar kan, berapa diameter punya pipe. Memang hutan memang habis. Sebab bila dah hutan tebang, dia memanglah kat luar nampak lagi hutan, dia belah dalam, dia macam botak tengah tu Pak. Tepi ni nampak hutan, dalam tu tengah-tengah tu dia buat, memang betul asal affected juga. Antara sebab utama kerana banjir kerap berlaku di belah-belah Hulu Langat, bawa ke Gombak, Ampang semua ni. Padahal Hulu Langat tu ulu. Tak sepatutnya berlaku banjir dekat ulu. Kalau Kuala kita faham lagi. Betul. To be fair lah, Hulu Langat bukan semua tempat. Macam tempat saya ni tinggi. Saya kawasan Hulu, Pangsun. Belah tinggi dia belah-belah yang mendata, macam dia start dekat Dusun Tua. Batu 14, Sungai Serai. Ini memang kawasan banjir sebab dia kawasan landai. Lang apa semua tu. Betul. Dan ini yang dekat bandar. To be fair, kerajaan negeri bukan tidak buat kerja lah. Saya to be fair, memang telah buat. Antaranya adalah bukan sopan, ni fakta. Antaranya adalah pelaksanaan kajian pelan induk saliran mesra alam PISMA, bantu untuk rangka jangka panjang pengurusan air larian hujan, mengenal pasti kelemahan sistem saliran. Memang ada kerajaan negeri Selangor buat menaik taraf sistem saliran. Ini yang katakan RTB tu antaranya sebabnya dah mereka memang buat, memang ada projek, memang ada. JPS Selangor terima 1.69 bilion, 1.69 bilion JPS Selangor. Selangor saya dapat untuk tempatan banjir. Duit memang ada turun daripada kerajaan pusat. Tapi execution part tu yang menjadi masalah kita, of course lah, Malaysia ni. Dan juga sistem amaran awal dan juga kesedaran awam, meningkatkan kesedaran masyarakat untuk kepentingan menjaga kebersihan, sampah dan sebagainya. Memang ada, memang projek tu sedang, memang kempen ni memang berlaku. Tapi ialah, untuk dilaksanakan dalam jangka masa pendek agak kritikal lah untuk kita untuk mendapatkan kesan yang baik. Jadi saya rasa itu antara yang kita boleh sentuh lah untuk kita pastikan perkara ini tidak berlaku di tahun depan. Tahun lepas saja Papa Berry dengan Berikman, kerugian yang di seluruh negara lah, untuk banjir saja 755.4 juta yang dikeluarkan lah oleh statistik. Saya rasa perkara satu kerugian lah kepada kita semua lah. Masuklah frame base,
ganti rugi awam, kemudahan awam semua. Dia menyebabkan benda ni berlaku saban tahun dan benda ni perlukan perancangan teliti dan saya rasa perlukan keseriusan di peringkat kerajaan, terutamanya kerajaan pusat melalui JKR dan sebagainya dengan negeri melalui JPS. Benda ni saya rasa two ways of kerjasama yang penting lah. Okay, Pak Beri, silakan. Itu point dia, Sufi. Tadi Sufi ada sebut berkenaan dengan execution part from JPS itu bermasalah, dan juga orang politik macam kerajaan negeri sebagainya, menteri whatever, mereka ini just politicking. Tapi Sufi mungkin tertinggal satu benda yang paling penting. Benda ini semua melibatkan political will. Kalau ada political will daripada pihak pentadbir, pihak eksekutif untuk memberikan arahan kepada JPS dan sebagainya untuk execute benda itu secepat mungkin, dan betul tak execute. Masalah sekarang ini ialah, of course JPS dia akan tunggu arahan daripada atasan. Dia akan tunggu arahan daripada kerajaan negeri mungkin, daripada kerajaan pusat mungkin, daripada menteri mungkin dan sebagainya. So anda kata kalau menteri sendiri pun tidak mengeluarkan arahan secara tuntas, duk drag sana sini sebagainya, memang tak bergerak lah projek itu. Masalahnya kan RTB tu tak bergerak lah. Kita masih ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika Ustaz Tuan Ibrahim dan juga Kerajaan Perikatan Nasional yang lama telah cuba untuk finalize balik RTB projek yang kata apa, cuba untuk untuk jadi iron everything lah kan. Di Kelantan. Tengok benda itu telah dibatalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim atas alasan berlakunya sakau dan rasuah dan sebagainya yang sampai sekarang. Sebab dia direct tender. Direct tender, yes. Memang direct tender, benda tu kena urgent kot. Dan kita cakap benda dia, saya pernah keluarkan video memberitahu kenapa benda itu kena buat direct tender, sebab benda itu mendesak. Sebab masa itu kita tengah berkira-kira untuk berhadapan dengan monsun. Jadi kalau kita nak buat open tender, kena ada feasibility report dan sebagainya, kena buat kedebuk, silap-silap tenggelam dulu baru nak buat kerja. Dan sekarang bila kerajaan buat balik RTB tersebut, on balik RTB, dia tak buat direct tender, dia buat tender terhad. Dia adik-beradik direct tender, tapi dia cuma terhad. Dia macam beza direct tender terhad dengan tender terbuka. Tender terbuka, contoh, ini projek RTB, saya, Ikhwan Sufi, katakan Ustaz Imran, Nurul Islam kan, Haji Keril, semua tu ada syarikat. Kami bebas untuk hantar tender kami masing-masing, open. Everybody that has the form, they can submit the tender. Okey, dan kemudian panel pemilihan akan pilih lah tender mana yang paling bagus sebagainya. Itu open tender. Direct tender, dia tak ada open pun dah. Kerajaan negeri panggil Sufi, aku direct bagi kau ada pengalaman, kau buat. Okey, Sufi kata tak apa, aku buat. Direct tender ini ada bun, ada bail. Bun adalah cepat, tak payah nak kena buat report lah, kena buat kajian itu ini semua, tak payah. Dia direct to the point. Cumanya direct tender ini terdedah kepada rasuah. Okey, itu kita faham dia tu. Satu lagi, tender terhad. Tender terhad ini kerajaan negeri, dia tak open, tapi dia panggil saya, Sufi dengan Ikman, nah 3 orang ni challenge habis ni untuk tender ni kan. Kita buka tender, kita bagi tender ni tu yang 3 je untuk bagi kita orang sebuah harga. So tender terhad ini juga sebenarnya terdedah pada rasuah, ataupun sebenarnya tender terhad ni sebagai satu smoke screen. Sebenarnya aku dah pilih Sufi, tapi saja je aku Barry dengan Ikman nak bagi cover up, konon-kononnya aku buka pada syarikat lain, padahal daripada awal aku nak Sufi. Faham tak benda ni? So apa yang Ustaz Tuan buat, dia bagi direct tender sebab dia nak cepat, dia nak settlekan hal itu, sebab masa semakin suntuk. Tiap-tiap tahu dah mana banjir je, apa cerita kau sekarang? Isu tu ni Pak Berry, ketika tu yang Thailand dah buat dah, dia punya tu yang dia jadi Thailand punya border lagi tinggi daripada kita tau. Jadi air dia orang akan naik masuk ke Kelantan tau, masuk ke itu cerita dia sebenarnya. Sebab tu penting dia nak buat cepat segera projek pendapatan banjir tu, supaya dia boleh tampung air yang akan mengalir daripada Thailand tu masuk. Saya faham macam tu lah, sebab tu kan cepat. Memanglah, even kalau kita balik pada cerita asal pun, dia bukan sekadar apa isu kat Thailand dengan Kelantan je tau, tapi kena faham juga apa yang berlaku dekat Kedah, ramalan cuaca dan sebagainya, yang kita tahu memang akan benda-benda macam ni berlaku. So kita dah forecast benda ni, dah forecast. kita tahu dah mungkin akan berlaku ribut, mungkin akan berlaku monsun, mungkin akan berlaku peralihan cuaca dan sebagainya, menyebabkan lambakan taburan hujan yang lebih banyak, mungkin fenomena air pasang besar dan sebagainya. Everything has been forecasted. Sebab Ustaz Tuan bukan sekadar dia menteri air, dia juga menteri alam sekitar. So dia pegang juga benda itu. He knows, dia dah ada laporan itu. Dan Ustaz Tuan is the last person on this planet dekat Malaysia ini yang politicking. Ustaz Tuan ni nak khabar
Yang lain-lain tu mempolitikin sikit. Mungkin dia ada ayat-ayat politik dia. Ustaz Tuan tak ada. Dia straight up kerja. Siapa yang pernah kerja dengan Ustaz Tuan tahulah. Cerita dia kerja. Tak ada masa politik. Ni Ustaz Tuan yang hal. Tapi itulah malangnya bab kata Ikman tadi lah kan, sekadar mengambil apa yang Ikman kanda. Yang mempolitikkan benda ini ialah Kerajaan Perpaduan Madani. Mereka yang menjadikan ini sebagai salah satu bahan. Kononnya, oh ini sakau daripada kerajaan terdahulu. Oh ini sakau, campur-campur dan jana wibawa dan sebagainya. Lepas tu pergi batalkan. Lepas tu sampai Tuanku Paduka Sultan Selangor titah, buat balik Natala ni. Baru buat. Nampak? Ingat tak benda tu? Betul, Ingat. Ikhwan sambung. Saya tak ada apa yang nak diperkatakan sebab saya tengok Sufi dan juga Papa Berry pun sudah bercerita panjang lah tentang fakta apa, everything apa semua tu. Cuma saya mungkin lebih cuma kita nak lebih melihat lebih kepada tajuk kita lah. Kita nak tanya apa yang kita nak cek, mungkin daripada punca nak melihat supaya supaya benda ni tidak berlaku pada masa hadapan lah. Mungkin kita boleh bincang lah. Mungkin kita ada sahabat-sahabat kita kat sini boleh kongsikan lah macam mana Mr. Downman cara ni dia request nak naik. Tak apa, kita naik lah. Tak apa. Bandon nanti nak Bandon boleh bagi idea Bandon. Kenal eh? Saya kenal. Kenal. Okey. Saya jarang live Papa Berry, jadi saya dah lost sikit sama siapa yang live ni. Abang Don ni dulu kami pernah banyak kali live jugalah bersama-sama dalam live Salim dulu, and then live Ratu. Betul. Papa Berry, betul. Kita pernah bersama Papa Berry. Pernah bersama. So tak ada masalah insya-Allah. So Abang Don, kalau Abang Don ada pandangan berkenaan isu banjir, kau bagi pandangan pada kami insya-Allah. Ya. Dia senang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh, saya boleh cakap ini bangang. Sebab kita selalu cakap bangang. Perdana Menteri kita selalu menyebut berkata bangang. Sabar. Terus bagi. Betul. Sebab dia selalu sebut kita kerajaan dulu semua bangang. So saya sebut bangang lah. Kerajaan ni sekarang bangang. Minta maaf Pak Berry pun tahu kenapa saya cakap macam itu? Sebab apa? Benda yang sepatutnya kerajaan dah buat dulu, dia tak nak teruskan. Pernah Pak Berry beritahu perkara ni? Kenapa kamu nak U-turn? Pak Berry dulu dalam live dia bersama dengan saya pernah utarakan perkara banyak kontrak-kontrak yang dikatakan kelas-kelas kontrak ni yang tak paksa tutup. Yang tak projek yang sepatutnya dijalankan kau pergi batalkan, kemudian kau pergi pusing balik, U-turn balik benda yang dah dijalankan. Kalau betul-betul kan, kau sebagai kerajaan yang kata bijak dan kerajaan dulu kata bangang, saya kata sekarang kau lagi kerajaan paling bangang daripada kerajaan dulu. Sebab kerajaan kita ni selalu dia suka berpusing. Tambah lagi satu Perdana Menteri, pusing lagi satu projek baru. Yang projek lama dibatalkan. Jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Yang pertama. Yang kedua, yang saya nak sebut kat sini, pendapat pasal banjir ni kita dah lama benda ni dah apa kata orang, kita dah alami. Sebelum ni bertahun-tahun dulu, daripada tahun 90-an lagi. Memang banjir ni telah lama. Kan? Tetapi masalahnya sekarang dalam badan kerajaan terbahagi kepada banyak jabatan-jabatan yang tidak ada cooperation, yang tidak ada kerjasama, macam mana Pak Berry cakap tadi. Dia tak ada satu mekanisme mengatakan bahawa untuk gabungan ni kita terpaksa buat satu projek gabungan. Bermakna antara jabatan saliran air, jabatan kerja raya dan termasuklah alam sekitar. Dia kena 3 jabatan ni sepatutnya kena bergabung menjadikan satu supaya menyelesaikan masalah dia. Sekarang dia gabungkan jabatan apa? Beritahu dengan saya. Apa yang dia buat sekarang? JKR satu hal, dah lain. Bila kena dengan alam sekitar, dah satu kerja yang lain. Jadi pecahan kerja tu macam mana nak menyelesaikan satu masalah kalau sekiranya tiga jabatan ni menjalankan masing-masing punya tugas sahaja, tidak menyatukan pada satu bentuk
kondensasi yang boleh kondensasi lah kata konsortium untuk mewujudkan kata orang untuk menjalankan projek secara bersepadu pada setiap negeri. Macam contoh dekat negeri Atan, yang Atan duduk dekat Selangor, kan? Yang ketiga, undang-undang. Sepatutnya undang-undang tu telah dilaksanakan dahulu oleh Kajak dulu. Undang-undang yang tidak menggalakkan mana-mana projek dijalankan di tebing-tebing lereng dan mana-mana yang tanah-tanah yang dikatakan mendak atau tanah-tanah rata yang rendah. Benda tu dah ada. Abang Don duduk mana? Saya duduk Johor. Mana? Sampai Johor. Johor banjir tau. Saya keluar banjir teruk. Berapa banyak? Contoh Kota Tinggi tu dah berapa lama Kota Tinggi tu. Kota Tinggi tu dah mengalami tenggelam dalam bandar. Tetapi apa yang kerajaan buat? Tak ada satu pun undang-undang dikuatkuasakan. Johor ni lagi untuk mengelak lagi daripada sakit. projek-projek tu jalan. Johor ni lagi sakit. Banjir dia air termenung tau. Ya, air termenung sebab kita lagi ni sakit. kiri dengan kanan dah tentu ada lautan. Kita antara kiri dengan kanan Laut Cina Selatan. Johor terdedah dengan Laut Cina Selatan dan Johor terdedah dengan Selat Melaka. Betul. Jadi saya cakap terang, tambah lagi dengan tambak Johor tu, tambak yang sepatutnya dah lama projek tu dibuka, air dapat lalu secara deras, tidak dibuat. Dibangkang, ditutup, dikatakan tu. Tapi projek dalam kata bentuk yang dilarang untuk kau terokai macam bukit-bukit atau tanah rendah, tanah rata. Berlaku berlaku. Mereka terus kenapa? Kerana duit. Kenapa? Rakus, tamak kerana duit. Nampak tak? Oleh siapa? Oleh siapa? Syarikat-syarikat besar. Contoh macam pernah Atan mengutarakan pasal projek-projek yang dahulu tu yang mereka berbilion-bilion. Projek pernah Atan utarakan perkara-perkara ni. Pernah Atan utarakan benda-benda yang kata projek berbilion-bilion dolar yang mereka tuntas perkara-perkara ni alam sekitar. Mereka tak pedulikan tentang apa yang berlaku, apa nasib rakyat. Tak ada. Saya kata bangang. Sebab apa? Saya tak jadi Perdana Menteri. Itu je jawapannya. Tapi bila kau dah jadi Perdana Menteri, kau yang bangang. Tidak bagi. Tu dia. Habis lah tu gila depan. Tapi MB Selangor umum 500 tu sikit sangat dekat ni. Dia umum, saya baca berita ni, dia umum 500 je dekat Nawati yang terjejas tu. 500 orang satu keluarga 500. Sikit lah. Tak tahu lah. Kedah pun 1000 tau. Ya ke? 1000 Saya tak tahulah kalau ada lagi umumat. Saya baca berita ni. Kita bagi 1000 kerajaan negeri, 1000 lagi Nadma. So 2000 lah. 2000 tu okey lah. Saya 500 sikit sangat. Tak tahulah. Kalau yang projek yang pendapatan penambatan banjir negeri Johor sampai sekarang berapa bilion? Mana pergi? Sampai sekarang projek tak siap-siap pun, tak ada perkembangan pun. Satu pun pengembangan tak nampak. Tata kodola apa? Tata tenggelam macam lah. Kita kena to be fair. Saya tak panggil saya tahu awak bahasa Atan siapa? Awak ke siapa? Saya pun tak apa clear ni. Atan tu ke siapa? Tak, abang Don kata, dia kata sebut Atan lagi kan. Atan tu siapa? Atan sebut Atan ni. Atalika saya ni. Oh, Atalika lah. Rakan karib saya. Rakan karib juga ni Atan. Dengan Pak Babiri. Ya, kita to be fair, duit kerajaan pusat kepada negeri-negeri yang terjejas banjir ni tahun lepas 6.6 bilion. Selangor je 1.69 bilion. So duit tu ada. So apa yang kita kena fokus sekarang adalah execution part pertama. Macam mana orang politik kita cuba fokus lah, cubalah. Orang kata buat meeting selalu. Macam mana dia? Kena buat meeting kan kot? Kena buat meeting, kena turun site. Orang politik lah kena buat benda tu. Betul, tapi kalau setakat turun politik, tapi lepas tu asyik turun meeting. Kerja satu apa tak baik, tak buat baik, tak payah. Masalahnya duit tu dah ada. Itu execution part tu kita bimbang. Sebab tu you guys kena, janganlah kata kerajaan tak buat apa-apa. Kerajaan memang buat. Kerajaan pun taklah zalim sangat. Dia tahu benda tu penting. Tapi bila execution part memang fail. Sebab tu kita kena ambil. Sebab contohnya di Selangor 9 RTB problem. Saya rasa sidang DUN yang akan masih hangat pasal projek RTB di Selangor. Betul. Yang sekitar Betul, saya cakap pasal execution part.
masalah ni bukan setakat pasal S74. Mana kau punya rules of law? Rules of law kau kat mana? Kau tak tetapkan satu undang-undang pun untuk tidak perlu tidak boleh menjalankan projek mana-mana projek di bawah tanah yang rendah atau di lereng bukit. Ada tak kau punya letak rules of law? Tak ada. Kau membenarkan mereka buat kerja-kerja macam tu semua. Contoh tempat peranginan ni sekarang, berapa banyak orang yang buat dekat mana? Kat lereng-lereng bukit, dekat tanah-tanah yang dah tentu ada dia punya kesan dia. Ya, betul. Pernah tak kita lihat dalam kajian bahawa KL tu, bawah KL tu, tak mahu lagi KL tu boleh tenggelam tau. Bawah tu, berapa banyak saliran air yang akan tanah tu boleh tenggelam. Sebab tanah KL ni adalah tanah yang dikatakan tanah lombong. 20 or 40 years, tanah tu boleh bertahan lama ke? Tak boleh. Lama-lama tenggelam. Yang kes berlaku di Masjid India tu kan? Ya. Itu dah untuk Apa tindakan contoh lah. kau? Apa tindakan kamu untuk nak buat, ada tak kerajaan membuat kajian tentang what will happen another 30 or 24 years? Ada tak? Tak ada. So, I nak cakap you terang, bagaimana kawasan dekat Damansara tu, walaupun saya ni bukan orang Selangor, saya orang Johor, tapi saya tahu keadaan dia punya macam mana Damansara. Damansara tu adalah tanah yang diletakkan tanah yang kata atas bukit. Dan boleh tahan lama ke Damansara tu? That land will not. Some of sorts one day or 10 or 50 years the land will sliding. So apa kau punya tindakan? Nothing. Where is a budget untuk diperuntukkan kepada buat kajian ini semua? Zero. Tunggu orang dah berkorban, dah mati macam mana berlaku dekat Halian Tower, orang dah mati, dah korban, baru terhegi-hegi nak buat. This is what kerajaan kata bangang. Saya tak pernah jadi Perdana Menteri. Okey. Kalau Abang Atan ada nak tambah apa-apa, Abang Atan? Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat malam. Abang Atan, sebelum tu Abang Atan, saya nak minta tolong Abang Atan, jangan ingatkan saya pasal gua Abang Atan. Manchester United tengah teruk sekarang ni. Saya nak keluar dari gua Abang Atan. Gurau je. Teruskan. Saya tak ada nak tambah lah, sebab bagi saya 1, 2, 3, 4 orang finalis yang dalam ni dengan moderator pun dah hebat. Atan masuk ni nak gelak je. Allah nanti nak. Cuma nak tambah ni, saya suka usik walanun ni. Saya suka usik penjilat-penjilat Anwar ni. Sebab mereka ni mainkan isu banjir, mainkan isu kononnya Sanusi tak mampu nak uruskan negeri Kedah dengan kebanjiran, dengan masalah banjir. Kemudian kata banjir kat Kedah, Sanusi difitnah, Sanusi konon berbulan madu, seronok di luar negara. Ini semua walanun. Saya nak kata beginilah, banjir ini masalah alam sekitar, masalah bencana alam sekitar. Siapa pun tak mahu terima, tak nak terbabit ataupun tak mahulah hadapi benda ni. Tapi saban tahun bukan dah jadi perkara biasa dah. Saban tahun ni tetap ada banjir, kadang-kadang sampai 2 kali 1 tahun. Jadi benda banjir ni tak boleh lah puak-puak ni kata Sanusi gagal apa, mak bapak kau gagal apa. UMNO tu yang 62 tahun memerintah sebelum kalah, UMNO buat benda yang sama, bantu rakyat, bantu negeri-negeri walaupun dilanda banjir. Najib tu ketika Kelantan banjir besar, Najib main golf tau. Najib main golf dekat Hawaii tu. Kalau kita bandingkan Najib dekat Hawaii dengan Anwar kat Pakistan dan boleh sambung pergi Bangladesh, mana lebih jauh lagi. Tapi bila Najib dengar banjir besar, dia boleh berhenti. Najib masa main golf tu lubangnya 18 tau. Sekali pukul dah dekat lubang dah. Bila Najib nak pukul, dia menang, dia ambil piala dunia dah. Tapi dia kata kat siapa masa tu, Barack Obama ke, dia kata, "Sir, saya kena berhenti, negara saya dilanda banjir." Berhenti dia tak fikir dah piala besar tu.
Dia berhenti, dia balik. Jadi isu yang sekarang ni, saya kira Papa viral ni, Papa viral ke? Papa Berry ni, Abang. Kuat pengaruh Bobby Viral tu. Sufi Kamari, Daumen ni, pemuda PAS Gombak. Saya rasa benda ni semua orang setuju. Iaitu peranan Anwar sebagai Perdana Menteri untuk santuni semua negeri-negeri. Dia tak boleh fikir negeri Selangor saja perlu dibantu, dan dia cukup kurang ajar, cakap besar. Tengok muka ni jugalah yang akan turun bantu. Dulu Najib pun bantulah Kelantan, ya. Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri pun bantulah. Inilah peranan yang kita katakan konsep federalisme, iaitu bapa kepada negeri-negeri, negara. Dia ada bapa dia, siapa? Dia Kerajaan Persekutuan lah, kena bantu kepada negeri-negeri. Kalau tak nak bantu, jangan ambil hasil negeri, jangan ambil, biar negeri uruskan benda-benda yang negeri punya, biar negeri urusan. Ni Sabah pun kamu tak boleh bagi 40%, kamu pergi kelentong dia sampai jadi negeri paling miskin, rakyat paling miskin. 6 daripada 8 daerah di Sabah paling miskin. Nah, apa benda kamu ni, Noah? Teruk betul pemikiran ni. Lagi satu, kalau nak bantu pun bukan duit Anwar, bukan duit mak bapak Anwar, duit negara, kantong daripada rakyat. Yang keduanya, sebelum saya berakhir, apa guna Natmah? Natmah itu daripada agensi Kerajaan Persekutuan, dan itulah fungsi dia, bantu-bantu ni. So Anwar jangan cakap besar. Dan saya nak bagi ingatan kepada walanun-walanun ni kat Selangor ni, kat tempat Menteri Besar pun banjir ni. Ni baru saya dengar ni, katanya masalah longkang lah berlaku banjir dekat Kuala Lumpur. Habis masalah longkang, daripada dulu lagi masalah longkang dia kamu cerita. Masalah lain, rakyat bayar cukai longkang, cukai apa, semua cukai. Tandas pun bayar cukai. Ini tiba-tiba kamu bagi alasan masalah longkang. Punyalah teruk punya kerajaan ni, bila kena kepada Kedah, dia kata salah Sanusi. Sanusi tak reti nak jaga banjir, tak reti nak mentadbir. Kepala otak kau. Sekian.